Saya kali ini memang saya bermula sebelum pun TV kembali kepada saya. Tapi tak apa. Saya dah nampak rakan-rakan Pakatan Harapan, pemimpin besar mereka tiba di Dewan sempena dengan ucapan pengerusi bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya nampak YB Ning-Kit Siang, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebagainya. Sementara menunggu proses itu bermula, saya ingin kembali kepada soalan saya, MARA. Kerana kalau DNA bersatu itu tak payah nak laungkan Melayu, tak payah nak laungkan Bumiputera, tak payah nak laungkan Islam. So, kita teruslah kepada hasil. Presiden cakap tak mau lagi beri peluang. Kita nak lihat kesaksamaan hasil di mana equitable sharing. Kan? Balik bagi peluang tiris. Bagi 10 bilion, berapa orang je dapat, contohnya lah. Jadi, Datuk, Doktor, bagaimana kita nak garapkan itu? Kerana kalau MARA ini tak ditingkatkan prestasi dan juga skop bantuannya kepada Bumiputera, jadi bagaimana kita nak berjaya? MARA ni adalah satu evolusi daripada dasar ekonomi baru, di mana dasar ini lahir daripada pergolakan, konflik dalaman sejarah negara kita 1969 kan. Kerana ahli politik semasa itu, Tun Razak melihat kenapa pergolakan ini berlaku, kerana jurang ekonomi. Daripada jurang ekonomi itu, kita cuma mengharapkan sekitar 18% saja Bumiputera menguasai kek ekonomi. Yang selebihnya itu, lebih kurang 80% itu terserahlah pada rakyat Malaysia ataupun orang luar dan sebagainya yang nak menguasai. Tetapi Bumiputera harus pada kek sekitar 20% itu. Lahirnya MARA ini adalah di atas, mungkin istilah yang saya boleh gunakan adalah patronage. Iaitu bagaimana golongan yang lemah ini ditaja sehingga mereka menjadi profesional, menjadi doktor yang hebat, pakar bedah jantung, pakar accountant, pakar undang-undang, dan inilah yang berlaku dalam sejarah MARA itu, di mana penajaan ini daripada peringkat first degree hinggalah kepada PhD dihantar ke luar negara, ke mana-mana yang boleh menyediakan kemahiran kepada mereka untuk membangunkan diri. Kemudian daripada diri itu mereka berjaya mencipta middle class. Penciptaan middle class inilah sebenarnya memberikan integrasi kaum, persefahaman kaum itu akan reda. Daripada sini MARA harus, kepimpinan MARA harus melihat kembali kepada falsafah penubuhan MARA. Bagaimana falsafah ini dicipta kembali misi mereka. Daripada misi mereka, mereka harus melihat apakah entiti-entiti, agensi-agensi yang ada di bawah MARA. Dan di sini mereka perlu melaksanakan objektif berdasarkan misi itu dan juga menginterpretasikan pula kepada aktiviti-aktiviti yang boleh melahirkan majikan tadi. Datuk, saya nak mencelah di situ. Konsep yang dibawakan oleh gagasan Pakatan Harapan ini, yang dulunya musuh sebahagiannya, tapi bersatu demi melampaui satu jurang yang menghantui Malaysia pada ketika itu. Dan itu terbukti, rakyat kata ya, saya pilih yang itu untuk mengatasi jurang itu. Adakah formula yang sama perlu diterapkan MARA sekarang daripada aspek falsafah dan pelaksanaan? Kerana kalau MARA hanya menupukan pada rangkaian bekalan yang dikuasai kerajaan dan Bumiputera, ia kek yang begitu kecil berbanding pasaran sebenar nasional, serantau dan global. Jadi tidakkah formula buat pertama kali menggabungkan ideologi politik, parti politik yang berbeza, yang tak pernah disangka boleh bersatu, malah individu politik seperti Tun Dr. Mahathir. Saya sebagai wartawan tak selama orang-orang yang lebih lama seperti Datuk Khatijah Yassin, tapi saya ingat ceramah-ceramah YB Ning-Kit Siang dan kritikan beliau terhadap Tun Dr. Mahathir. Tapi boleh duduk melampaui perbezaan demi Malaysia. Bolehkah itu diterapkan kepada MARA? Kerana kalau hanya nak lihat rantaian Bumiputera, tender kerajaan,
itu tidak akan boleh memberikan cerminan sebenar. Sebab itulah saya melihat bahawa MARA ini dia mesti menginterpretkan daripada falsafah ini bergerak, kemudian membina satu gagasan yang lebih luas di dalam melahirkan bukan setakat profesionalisme tetapi melahirkan majikan pula. Melahirkan majikan. Maksudnya kalau dulu melahirkan seorang pakar bedah jantung, okey, berapa juta diinvest untuk belajar balik jadi pakar bedah jantung. Back kepada rakyat secara umum juga. Tetapi pada masa ini mereka harus melahirkan majikan melalui entiti MARA yang dia ada kemahiran vocational dan juga kata-kata giat MARA dan sebagainya, di mana kemahiran, berasaskan kemahiran ini mencipta majikan, dan daripada situ sebenarnya kita boleh lihat, kita boleh mencari satu titik bagaimana mempertemukan kritikan daripada non-bumi kepada Bumi Putera ini. Tapi tidakkah kalau itu berlaku tanpa penyertaan bukan Bumi Putera, bukan Bumi Putera yang mengawal rantaian bekalan secara majoritinya? Sudah pasti. Mereka sudah berniaga sejak zaman kolonial, zaman penjajahan. Itu yang British lakukan, dasar pecah perintah itu. Jadi kalau mereka tak dimasukkan seperti gagasan Pakatan Harapan ketika usaha awal, mungkin nanti harga barangannya berbeza dengan orang yang menjual di sebelah kerana pemborongnya tidak memberikan harga yang sama. Di sinilah sebenarnya kita boleh mencari titik pertemuan tadi. Kerana kita, jenama kita pun Parti Pribumi. Maksudnya bagaimana kita memperjuangkan pribumi ini supaya mereka sebaris, setaraf, bukan setakat di dalam pendidikan, di dalam ekonomi itu sendiri. Kalau kita lihat, kalau orang Melayu ingin menceburi peruncitan, sedangkan pemborongnya adalah bukan daripada pribumi. Kita terpaksa mengambil bekalan untuk mencipta kedai runcit itu daripada pembekal mungkin Cina. Dan ini sebenarnya tidak timbul kerana apabila orang Bumi Putera mencipta, menjadi majikan, mencipta pekerjaan, contohnya terlibat membentuk koperasi, kemudian membina rantaian kedai runcit, mengambil falsafah daripada 7-Eleven, mengambil falsafah daripada KK, Speedmart dan sebagainya, mereka tetap mempunyai interaksi pemborong dengan peruncit. Sebenarnya tidak jadi masalah kepada berapa ramai kaum bumi yang katalah 90% lebih bekerja sebagai pegawai kerajaan, kerana mereka akan menjadi pembeli, dan pembeli itu tetap mempunyai rantaian dengan kaum lain yang menjadi pemborong itu. Jadi di sinilah sebenarnya di dalam saya suka melihat bagaimana sesuatu tamadun itu maju, boleh dimajukan. Begitu sebuah negara. Untuk memajukan sebuah negara itu, rantaian tamadun itu perlu difahami bahawa perkara paling asas ialah interaksi kaum itu. Iaitu back kepada perpaduan, bagaimana perpaduan itu dapat dijana melalui dialog. Dulu, suatu ketika dulu, kita terkenal dengan dialog peradaban, di mana orang Cina, orang India, orang Melayu saling berinteraksi. Sebab itulah sekarang ini ramai orang menyalahkan sistem pendidikan kita kerana dialog peradaban itu tidak berlaku. Dan persefahaman dalam pemikiran itu semakin menjauh. Ini menjadikan masalah besar kepada negara, bukan kepada masalah pembangunan sesuatu bangsa itu. Saudari Fuzia berniaga, seorang usahawan. Orang berniaga ni dia tengok keuntungan. Yang lain tu kemudian. Kerana kalau tak ada untung, macam mana nak bayar pekerja? Macam mana nak bayar supplier atau pemborong dan sebagainya? Realitinya bagaimana dalam rantaian perusahaan pelancongan? Kita tahu rantaian yang besar tu bukannya orang baru yang pegang. Syarikat yang ada bukan 50 bas, 500 bas seluruh negara. Bila pelancong dah datang turun, rangkaian dia dah pegang semua dah. Kita ambil yang baki-baki. Jadi bagaimana realitinya berbanding apa yang Datuk Doktor kemukakan? Okey, sebagai seorang usahawan, apa yang saya lihat
kini dan dahulu memang masih belum banyak perubahan daripada segi ekonomi dan daripada segi perniagaan itu sendiri. Okey, selaku usahawan yang banyak melibatkan dengan masyarakat sekeliling ataupun masyarakat luar, memang kita yang kecil ni terkebelakang sikit. Sebab kita tidak mempunyai modal yang besar kerana mereka ni yang lama berniaga, mereka mempunyai satu kontak ataupun rangkaian di antara satu sama lain, dan diorang menyokong di antara satu sama lain. Sedangkan kita yang Melayu terutamanya tidak ada banyak yang mahu menyokong di antara satu sama lain. Jadi di sini saya lihat Kementerian Usahawan, MARA, Kementerian Luar Bandar harus melihat kepada peniaga-peniaga Melayu yang baru nak naik ni ataupun yang pertengahan. Kena ambil kira apa masalah yang dihadapi, apa yang mereka boleh bantu kami. Kerajaan kena campur tangan lah dalam pasaran. Kena campur tangan. Kalau nak tengok kita yang Melayu ni yang masih merangkak nak berniaga ni, kalau kerajaan tidak campur tangan, kalaupun tak sepenuhnya, separuh pun saya rasa memadai. Okey. Contoh, bukan minta sedekah. Bukan. Kita pinjam tu. Bukan kita kata bagi 500,000 tak nak bayar. Tak nak bayar, tak. Kita pinjam dan kita akan bayar. Tapi janganlah nak bayar dalam masa 3 tahun. Kan? Sebab zaman sekarang ni kan, segala-galanya naik. Jadi saya minta sangat-sangatlah kalau pihak MARA boleh untuk golongan muda golongan muda ni yang saya perhatikan, yang minat berniaga tapi tidak mempunyai modal. Hala tuju dia orang sebenarnya anak-anak muda ni tak tahu ke mana dia orang nak pergi. Nak pergi ke MARA banyak sangat dia punya undang-undang. Nak pergi ke Kementerian Pembangunan Usahawan, you kena ada your company dulu. Baru boleh you nak mohon apa-apa. Begitu juga kalau Kementerian Luar Bandar, nak pergi ke usahawan luar bandar, nak datang ke KL, kos. Jadi kalaulah pegawai-pegawai yang daripada Kementerian Luar Bandar yang duduk di Ipoh ke, yang duduk di Kedah ke, yang turun Padang melihat usahawan kampung ni dan membantu mereka, saya rasa secara tak langsung peningkatan usahawan diorang tu akan naik sikit graf dia tu, daripada 10 pergi 30. Kan? Itu yang saya harap sangat daripada tiga-tiga kementerian ni. Kita kerehat seterusnya, tapi apabila kembali, adakah ini akan dilambangkan dalam usul yang dibawa oleh bahagian Datuk Doktor, oleh bahagian atau cawangan Bangsa Maju? Itu yang saya nak kemukakan selepas ini, kerana ini era Malaysia baru. Maknanya parti pun bukan lagi atas ke bawah, tapi bawah ke atas. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton analisis awani khas di PICC Putrajaya. Kuasa Kerajaan Persekutuan berada di sini. Salah satu kuasa itu adalah Kuasa Bersatu ataupun PPBM, dan pemimpin-pemimpin mereka semua saya lihat di skrin atau monitor itu sudah berada di atas pentas. Pengurusinya Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir sudah ada di situ, Tan Sri Muhyiddin, Datuk Sri Mukris dan sebagainya. Tapi saya nak habiskan perbincangan di sini kerana ini era Malaysia baru. Kita bukan dengar bagaikan lembu dicucuk hidung sahaja. Kita juga mahu suara akar umbi dibawa ke atas. Apa usul daripada bahagian Datuk Doktor? Di peringkat
bahagian-bahagian di dalam wilayah. Sebenarnya kita selepas kita mengadakan perhimpunan agung secara berkelompok, lebih kurang 2 bulan yang lalu, kita sebenarnya telah menyatukan usul kita, dan usul kita itu lebih banyak kepada perjuangan yang berasaskan kepada wilayah persekutuan itu sendiri. Bagaimana kemiskinan bandar itu sendiri perlu diperjuangkan. Bagaimana terutama sekali kalau yang paling asas adalah hubungan di antara menteri yang menjadi menteri di atas tiket Parti Pribumi ini, supaya mereka lebih responsif kepada dalaman akar umbi Macam ini. mana nak buat tu? Ini adalah satu perkara yang perlu mengambil masa. Contohnya YB Rina, 3 bulan pertama memang kritikan hebat terhadap beliau, tetapi selepas 3 bulan masuk pada bulan ketiga itu, beliau sudah mengubah cara beliau ada responsif terhadap ahli parti sendiri. Itu lebih baik, di mana beliau sendiri mengakui bahawa dalam pengalaman ini adalah sesuatu yang amat baru, dan beliau perlu menggerakkan entiti politik bahagian kepartian di dalam sektor seperti pegawai khas dan juga setiausaha politik beliau, dan bagaimana menenteramkan dengan entiti PTD ataupun birokrat di dalam yang sedia ada mentadbir entiti kementerian itu. Saya tadi duduk di sidang akhbar di Pusat Media, YB Syed Saddiq bersama YB Datuk Seri Rina. Saya ingat lagi kali pertama saya mendengar dan melihat di depan mata saya di atas lori di Titi Wangsa Pusat Penakmaan Calon Datuk Seri Rina berucap. Saya rasa selepas 7-8 bulan ni peningkatan dia tinggi dalam berkomunikasi dengan media. Betul. Tetapi itu kita mahu hanya jadi automatik. Kita tak mau cakap tentang kemahiran menteri ke pentadbir. Kita mahu itu BAU, business as usual. Betul. Macam udara, kita mahu mereka prestasi. Jadi saya nak tanya, Wangsa Maju nak apa? Okey, bagi saya lah ya, untuk Wangsa Maju lah, saya bercakap bagi cawangan saya. Cawangan Wangsa Maju, apa yang saya mengharapkan daripada pihak kerajaan sekarang ialah untuk melihat kesengsaraan rakyat terdahulu, masa zaman dahulu. Tolong melihat kembali apa yang mereka perlukan. Sebab saya turun ke Padang, saya tengok sendiri bagaimana menderitanya rakyat, terutama sekali di kampung Cubadak, Sentul, di bawah bahagian Wangsa Maju. Jadi saya harap kalau dapatlah supaya penduduk-penduduk yang sekarang ni boleh dikatakan duduk dalam kotak lah, saya sendiri turun Padang ya, sesak, terhimpit dengan keadaan yang kotor. Kalau boleh menteri turun tengok ke mana arah tuju mereka, sebab mereka kena keluar daripada rumah tu. Saya mengharapkan yang itu, walaupun di situ ada berbagai bangsa, ada Cina, ada India dan ada Melayu. Adakah itu juga boleh dimajukan dalam gagasan Pakatan Harapan Wilayah misalnya? Kerana itu lebih banyak capaiannya. Benar, kerana misalnya di Ceras, kita adalah kumpulan minoriti. Kerana Ceras lebih kurang 80% lebih adalah pengundi bukan bumi. Manakala kita cuma mewakili sekitar 7 ke 10% saja orang-orang bumi putera di situ. Di mana ini menjadikan kita minoriti, dan ahli parlimennya juga adalah Tan Kok Wai, Timbalan Pengurusi DAP, dan ini menjadi cabaran kepada kita, di mana bagaimana kita ingin mewujudkan hubungan dengan ahli parlimen, kerana peruntukan melalui ahli parlimen. Dan kita parti ini cuma bergerak sebagai entiti untuk mewakili orang-orang bumi putera di kawasan Ceras itu. Dan begitu juga hubungan dengan amanah, hubungan dengan ketua
cabang PKR di situ. Di sini ada menjadi satu hasrat utama kita lah, menyelesaikan masalah perhubungan terlebih dahulu. Dari situ kita boleh bereaksi dengan rakyat secara lebih komprehensif lah, secara lebih meluas, mewakili semua kaum dan tidak hanya kepada Melayu sajalah. Kerana di dalam hubungan Pakatan Harapan ini ceras mungkin akan menjadi sekiranya Pakatan Harapan itu kekal dengan situasi sedia ada itu sehingga pilihan raya ke-15, maka kita akan dapat melihat bahawa peranan DAP itu amat penting untuk masyarakat setempat dan hubungan yang baik Parti Pribumi Bersatu dengan DAP itu amat diperlukan. Begitu juga dengan ketua cabang PKR dan juga amanah di kawasan Ceras. Menuju saya dah nampak makin dekat dah pengerusi yang amat berhormat Dr. Mahathir nak berucap. Jadi saya tanya soalan yang asas lah. Okay. Selepas apa yang berlaku di Dataran Merdeka, Perhimpunan Anti ISIL, apakah harga yang akan dibayar jika Bersatu bersama rakan-rakan Pakatan Harapan gagal memberikan apa yang diminta di Kampung Cubada itu, kerana sebelah sana sudah mula dengan lantangnya mewawarkan bahawa lihatlah kerajaan yang kamu pilih, kesilapan yang kamu lakukan itu mengakibatkan Melayu Islam itu kini tergadai. Saya rasa mungkin saya salah, pengerusi akan banyak bercakap tentang perkara ini, tapi saya nak tanya peringkat ini dahulu kerana itu risikonya. Undi yang diberi ketika PRU14 itu memang ada orang Bumiputera pun pangkah yang tak pernah dia pangkah, mungkin tangan menggigil sebagainya, saya tak tahu, tapi hakikatnya undi besar kepada Pakatan Harapan datang persentage nisbahnya daripada bukan Bumiputera. Bumi besar Bumiputera masih berada di sebelah sana. Jadi apakah yang akan berlaku jika ini tak ditangani? Saya melihat perkara ini dari segi entiti parti itu, kerana isu ICRT ini ditimbulkan oleh parti pemerintah Pakatan Harapan. Kita tahu siapa yang saya tak perlu sebut pada malam ini. Tetapi yang menyambut perkara ini kerana ianya laku dalam erti kata perjuangan kedaulatan Melayu itu, kedaulatan Islam itu sendiri, kerana lakunya itu maka dia disambut oleh Pakatan UMNO bersama dengan PAS. Dan ini sebenarnya buat sementara waktu laku, okay, untuk pilihan raya ke-15 sehingga sebelum itu lagi, sebulan sebelum itu, beberapa pengalis mengatakan jika berlaku pilihan raya pada pilihan raya ke-15 nanti, mungkin ini tidak akan berpihak Pakatan Harapan. Tendensi pandangan itu sehingga melebihi 70%. Tetapi saya ingin berikan jawapan di sini bahawa pilihan raya ke-15 4 tahun lebih lagi. Jadi ini akan menjadikan situasi ini pasti akan berubah. Kerana ini adalah satu eksperimental sementara, di mana bagaimana keadaan apabila UMNO menjadi pembangkang. Di mana hala tuju UMNO itu sendiri. Dan kita lihat selepas beberapa minggu saja selepas itu, isu lain pula timbul. Isu ramai kalangan ahli parlimen dan juga ahli politik UMNO melompat parti. Dan ini apa sebenarnya bacaan kita kepada isu itu sendiri? Isu ini saya percaya dia adalah seperti goreng pisang panas, dia akan sejuk dan tidak sedap lagi dimakan dalam tempoh beberapa bulan ke hadapan. Tetapi isu lompat parti ini, mungkin beberapa tahun ke hadapan ini akan menjadi hangat dalam kapasiti yang lama. Mungkin akan menjadi aiskrim. Walaupun lama berada di dalam peti ais, dia tetap sedap dimakan dalam tempoh setahun dua lagi. Dan ini sebenarnya yang akan memberikan kita satu keraguan balik kepada bahawa dalam tempoh 10 tahun ini, politik kita memang akan memberikan warna-warni yang lebih
tidak terduga. Golongan Bumiputera Melayu dewasa maju menyaksikan pembangunan pesat di sekitar mereka. Lebuh Raya, bangunan-bangunan kondominium harga RM400,000, RM500,000, RM600,000, RM700,000 ke atas. Jadi tidakkah itu isu yang juga membelenggu pengundi-pengundi Melayu Bumiputera di masa maju, kerana mereka juga mungkin melakukan eksperimen itu. Dan mereka kini lihat, hasilnya macam mana? Kalau kita lihat di Wangsa Maju memang banyak pembangunan yang dilakukan. Okey, rumah-rumah mewah yang saya rasa pasti boleh dikatakan kita warga Melayu ni tak mampu nak memilikinya, kan? Jadi tekanan kepada mereka ni pun telah ada sekarang. Memang dah nampak sebab kawasan yang dulu didiami oleh orang Melayu telah didiami pula oleh pemaju hartanah yang lumayan. Daripada dulu dia orang duduk rumah lebih kurang dalam 60,000, sekarang harga rumah dekat situ dah 500, sejuta, yang mana kita rasa tak mampu. Apa yang terjadi dekat Cubadak misalnya, mereka tak bisa keluar daripada kawasan rumah mereka dulu. Tapi hala tuju mereka tak pasti. Tapi pembangunan dah ada dah dekat situ. Dan pembangunan di situ, rumah-rumah kat situ harga semuanya 500, 700 ke atas. Jadi di mana? Tekanan hidup kepada mereka inilah yang kita harus ambil kira. Kerajaan sekarang harus sementara nak bagi mereka jadi usahawan dan boleh meninggikan pendapatan. Saya pergi rehat. Saya rasa mungkin terakhir, saya rasa dah dekat sangat dah ni di atas pentas untuk Tun berucap. Jadi kita kembali selepas ini. Anda masih menyaksikan analisis awani khas dari PICC Putrajaya, puncak kuasa kerajaan Malaysia yang kini dipegang oleh kerajaan. Pakatan Harapan bersatu komponen penting Pakatan Harapan, dan ini Perhimpunan Agung Bersatu yang pertama sejak mereka jadi kerajaan, kali kedua bagi parti. Parti ini baru 2 tahun usianya lebih kurang. Jadi saya ingin terus kepada, jika konsep Pakatan Harapan itu berjaya dipraktikkan, wilayah kita bincangkan di sini, kerana kepadatan Lembah Kelang ni hebat, migrasi luar ramai datang sini, isu kemiskinan bandar antara isu yang paling membelenggu masyarakat Malaysia, dan kita sudah ada statistik menunjukkan bahawa mereka yang duduk di PPR, anak-anak mereka ada yang terbantut kemusaran hanya kerana tak mampu nak dapatkan makanan dan makanan yang berkualiti. Itu tidak dapat diterima oleh mana-mana individu rakyat Malaysia. Cabaran itu lebih di wilayah bagi Bersatu dan Pakatan Harapan. Jadi tidakkah formula yang berjaya bagi sebelum Pakatan Harapan apa yang DAP lakukan di Pulau Pinang? Usahawan Bumiputera, walaupun mereka minoriti di pulau, bukan di seberang perai, pun berpuas hati dengan konsep seperti ketulusan CAT itu. Kerana contohnya IKS mendapat, jika mereka ambil kontrak dan tender kerajaan, bayarannya lunas dengan cepat, 2 bulan atau kurang 3 bulan dan sebagainya berbanding kerajaan sebelum itu. Itu saya rasa boleh dilakukan dengan segera di wilayah misalnya. Betul? Adakah itu akan dipastikan, Datuk Doktor? Kerana cerah ni saya faham, sensitif sejak kerajaan dulu pun, kerana komposisi demografi dan sejarahnya. Ini menjadi cabaran kepada Parti Pribumi Bersatu lah. Kerana bagaimana kita dia maklum bahawa dalam berapa belas parlimen dalam wilayah persekutuan itu, Parti Pribumi cuma mendapat 2, iaitu Putrajaya dan Titiwangsa. Dan ini menjadikan komplikasi bagaimana mentadbir wilayah itu sendiri. Kalau Pulau Pinang kita dapat lihat, ia merupakan sebuah negeri yang ditadbir oleh seorang ketua menteri. Jadi dia mempunyai satu walaupun tidak autonomi penuh, tapi autonomi untuk mengimplementkan apa yang terdapat dalam pemikiran dia untuk memajukan penduduk Pulau Pinang. Dalam wilayah kita mungkin ada menteri wilayah. Jadi daripada menteri wilayah inilah saya melihat bagaimana pembangunan wilayah persekutuan itu, terutama wilayah persekutuan
Kuala Lumpur, di sebelah pantai Malaysia ini, Pantai Barat. Pantai Barat ini dapat kita gembeling melalui satu plan strategik Kementerian Wilayah itu sendiri. Dan di sini juga kita tetap tidak dapat lagi daripada realiti bahawa kumpulan Bumiputera itu menjadi minoriti di banyak kawasan dan mengalami segala gejala kececeran pendidikan, gejala kemunduran ekonomi dan juga gejala sosial yang tinggi. Ini sebenarnya harus kita kembali kepada semangat Menteri Wilayah itu sendiri. Bagaimana membina satu plan strategik yang boleh dilaksanakan dan koordinasi amat penting, di mana entiti yang kita boleh lihat MARA tadi dan Majlis Agama itu sendiri, di mana Majlis Agama Wilayah ini amat kaya, dan inilah sebenarnya yang boleh kita koordinatkan untuk membangunkan Bumiputera. Tetapi dalam semangat Pakatan Harapan itu, kita mesti mempunyai jalinan hubungan yang baik. Ada kritikan mengatakan lebih menonjol parti secara individu berbanding ikatan Pakatan Harapan, tidak seperti Barisan Nasional, walau apapun kritikannya. Bagaimana Datuk Dr. Di sinilah pengembelingan semangat Kementerian Wilayah itu memupuk integrasi ahli-ahli parlimen di wilayah persekutuan ini untuk sama-sama melihat kepentingan Pakatan Harapan itu. Saya ambil contoh tadi di Cerah saja, Ketua Bahagian Parti Bumi saya, DAP di bawah yang YB Tan Kok Wai, dan Ketua Cabang PKR di bawah Datuk Kamarudin Jaafar, ahli parlimen Bandar Tun Razak, tapi jadi Ketua Bahagian Cerah, dan Amanah di bawah Amanah saya terlupa, tapi penggembelingan sekurang-kurangnya di peringkat satu parlimen demi satu parlimen itu amat penting terlebih dahulu. Tetapi top down, maksudnya daripada plan strategik Kementerian Wilayah itu sendiri dapat mengembeling ke satu pemikiran dan semangat Pakatan Harapan dalam kalangan ahli parlimen sedia ada. Nampak bahawa gagasan Pakatan Harapan itu bergerak, bukan hanya bergerak sebagai cawangan bersatu seorang diri. Tidak. Sedang berlangsung atau tidak di Dewan Semaju? Macam Dewan Semaju, apa pun aktiviti yang kita nak buat, kita akan bersama. Bersama dengan PKR, bersama dengan Amanah, dan dengan bersatulah. Okey. Kita bekerjasama walaupun daripada segi keuangan. Kalau zaman sekarang ni kita panggil tom-tom lah kan. Jadi kita bersatu hati untuk menjayakan sesuatu program tu atau aktiviti tu. Kita tidak lupa di antara satu sama lain. Sebab bagi saya, bila bersatu Pakatan Harapan, DAP, Amanah dan menjadi dalam satu Pakatan Harapan, jadi kita sama-sama mesti erat. Walau dalam segi apa saja program yang kita nak buat. So Dewan Semaju memang kita kerjasama. Saya nak bagi satu lagi lapisan. 65% daripada ahli bersatu dikatakan ada orang muda, armada, Sri-Kandi dan sebagainya. Dan bagaimana nak tambah nilai orang muda ni, kerana kalau parti ini dengan demografi itu, ia antara parti yang paling unik dan kuat. Kerana pengundi jika diturunkan umur ke 18 tahun, 2.7 juta lebih sekitar nombornya, tidakkah itu kelebihan bersatu? Walaupun secara kerusi yang dimenangi pada PA14 mungkin kecil berbanding dengan parti-parti lain seperti PKR dan DAP. Jadi itu yang saya nak tanya, bagaimana imajinasi anak muda ini dapat diraih oleh bersatu yang hanya baru berusia 2 tahun tetapi mempunyai wawasan. Kerana mungkin era kurun ke-1 ni mereka tak lihat pada sejarah yang panjang, saiz yang besar, tapi apa yang boleh menangkap imajinasi mereka menuju ke depan.
Saya melihat kalau di dalam parti, di dalam politik, kepimpinan itu memang menjadi ciri utama kehidupan, survival sesebuah parti. Begitulah juga dengan parti Pribumi. Bila kita melihat kepada falsafah bahawa untuk melihat negara pada masa hadapan, lihatlah orang muda kamu. Kalau orang muda kamu terjebak dengan gejala sosial, maka itulah masa depan kamu, kan? Kalau kita lihat keciciran pendidikan kalangan orang muda kini, itulah masa depan kamu. Begitu juga dengan parti Pribumi. Sekiranya kita lihat walaupun 65% adalah orang muda. Jadi agenda untuk orang muda ini mesti diperkasakan. Agenda apa? Kepimpinan. Kalau kita kata sebab kepimpinan boleh memperkasa imej parti. Bagaimanakah kita nak manage pimpinan itu? Mungkin istilah yang saya boleh gunakan di sini ialah perkadiran. Kerana PAS dia boleh survive dengan walaupun dalam kemelut perubahan politik negara, mereka boleh menguasai dua negeri. Kenapa? Perkadiran mereka di peringkat akar umbi begitu mantap. UMNO mempunyai sistem perkadiran yang tersendiri dahulu dengan bentuknya yang begitu. Dengan teras Kelab UMNO Luar Negara dan juga mungkin institut ilmu mereka. Begitu juga dengan PKR. Dulu ada di bawah Institut Kajian Dasar. DAP juga ada School of Politics mereka. Di mana bagaimana silibus ini, modul-modul ini boleh membangunkan pemimpin di dalam parti Pribumi itu sebagai pelapis pimpinan masa hadapan. Di sinilah penting bagaimana modul-modul untuk membentuk kepimpinan ini. Tetapi apa yang kita perluaskan sedikit bahawa keterlaluan ke arah politik adalah satu bahaya yang besar kerana mereka akan saling membentuk semangat potong-memotong itu. Tetapi perkadiran ini perlu disinkroniskan dengan keusahawanan tadi, di mana kita harus melahirkan ikon-ikon orang muda dalam segenap bidang. Mungkin dia jago permotoran, mungkin dia jago dalam ekonomi, mungkin dia jago dalam kesukarelawanan NGO, mungkin dia jago di dalam peruncitan, mungkin dia jago dalam koperasi, mungkin dia jago dalam sukan. Ikon-ikon ini perlu dilahir daripada entiti parti, tetapi menjadi jago wira baru orang muda dalam pelbagai bidang. Dan jika barisan mereka ini ramai, maka kita akan dapat lihat inilah masa depan parti Pribumi. Jika ini tidak ada, maka parti harus bermuhasabah diri. Saya akan kerehat yang terakhir pada pendapat saya, belum kita menyambung sedikit lagi, kerana semakin hampir untuk pengurusi Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir memberikan amanat beliau. Tapi sebelum itu saya nak jual soalan. Kita boleh kadirkan, tapi generasi Y, milenial ni, mereka ni lain sikit pada zaman saya dulu muda. Orang yang berniaga, usahawan dan jaga masa maju tentu melihat sendiri betapa mereka ada pandangan sendiri. Mereka tak mahu diiktiraf sebagai pemimpin masa depan. Mereka mahu pimpinan sekarang. YB Said Saddiq pun selalu cakap perkara yang sama. Dan beliau baru beritahu saya dalam tumbuh sebelum sesi ini, beliau mahu gerakkan untuk 2019 30% kuota yang diberikan kepada wanita dalam syarikat JLC, lembaga pengarah. Beliau juga mahukan wakil anak muda berada di dalam itu. Jadi tidakkah itu juga memberikan satu ancakan paradigma untuk bersatu, iaitu kita tak boleh beritahu anak muda ni apa yang dia patut buat. Dia patut beritahu kita apa dia nak buat. Kalau kita tak pernah terfikir yang kena ada drone dalam setiap cawangan dan bahagian, kenalah ada drone, dia yang akan minta. Jadi itu saya nak jual dulu soalan itu, bagaimana kapasiti cawangan dan bahagian menyerap kebolehan ini. Kita boleh kata di atas kertas, tapi berhadapan anak muda ni memerlukan perubahan juga pemikiran. Itu yang saya nak tanya, kerana masih lagi perdebatan dalam bersatu. Contohnya untuk pemilihan, adakah satu ahli satu undi?
ataupun ikut electoral college macam di GOP dan Demokrat Amerika, seperti bahagian ada kotanya dan sebagainya, itu turut mempengaruhi apa yang kita sedang bicarakan ini. Itu sebentar lagi. Anda masih menonton analisis awal ni khas. Kita semakin dekat dengan pengerusi. Berucap Tuan Dr. Mahathir. Saya ingin terus kepada saudari Fuzia. Tak senanglah nak bagi anak muda peluang. Tapi kalau saya ketua bahagian, saya ada kelompok saya dan saya bukan muda. Macam mana saya nak bawa masuk suara itu? Kerana anak muda ni dia cakap sekali tak nak dengar, cakap 2 kali orang ni tak nak dengar, dia akan pilih jalan sendiri. Kerana mereka sekarang dengan capaian internet, data raya, kepintaran buatan, mereka boleh menggembeling sendiri dengan berdikari. Jadi bagaimana ini sepatutnya jadi kekuatan bersatu, bukannya kelemahan. Tapi kalau ulangi parti-parti yang lebih tua, itu antara cah keting mereka. Anak muda punya borang hilang lah, tak dapat diterima keahlian, tak boleh dibawa masuk dalam G7 atau G apa jua. Jadi macam mana? Okey, pendapat saya tentang belia-belia ni atau anak-anak muda ni, saya sentiasa di dalam hati saya sendirilah ya. Saya menganggap anak muda ini adalah satu, saya ibaratkan seperti tiang seri satu rumah. Sebab tiang seri inilah yang akan mengukuhkan gerak-gerak dalam persekitaran tu. Jadi untuk dia menjadi satu tiang seri yang boleh kita banggakan sampai bila-bila, kita kena serapkan daripada awal langkah-langkah macam mana. Pertama, untuk mereka menghargai diri mereka, keluarga mereka, negara mereka, pemimpin mereka. So, pihak kerajaan, terutama sekali bahagian Kementerian Belia dan Sukan lah ya, kena mencari satu jalan bagaimana untuk mendidik atau menyerapkan nilai-nilai ini tadi. Saya nak masuk terbalik sikit. Kerana saya nak bagi contoh. Ketika Harimau Melaya berentak di Hanoi, mereka nampak isteri kepada jurulatih dihimpit oleh penyokong-penyokong tempatan. Jadi anak-anak muda Harimau Melaya, masuk juga yang tua 2-3 orang, mereka lah yang membentuk perisai. Jadi apa lagi yang kita nak bagi tahu mereka? Tidakkah itu warga negara Malaysia yang muda tapi jelas semangat patriotismenya sanggup menggadaikan diri untuk orang yang bukan pun sama kaum ataupun agama dengan mereka? Sebab anak-anak muda ni sebenarnya kalau kita tengok lah ya, dia orang ni baran. Tak semualah. Ya, memang tak semua. Tapi contohlah ya, contoh perhimpunan yang terjadi di dataran. Dia orang dengar daripada satu pihak, kita kena pergi sebab ini untuk agama Islam. Tapi dia orang tak mengkaji dengan lebih dalam yang belakang-belakang tu. Itu mungkin Datuk Doktor, mereka yang telah dikadirkan oleh parti-parti lain tu. Tapi mereka yang dan Malaysia majoritinya berada di tengah, bukan di dalam parti, termasuk anak muda. Jadi saya nak minta aspek itu. Ada perkembangan dunia selepas globalisasi ini, selepas adanya WhatsApp, aplikasi mudah, handphone mudah alih ini, sudah berubah sebenarnya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat parti menjadi tumpuan orang muda, NGO juga menjadi tumpuan orang muda, kelab-kelab yang berasaskan kepada skill menjadi tumpuan orang muda. Mereka mendapat didikan dalam segenap aspek ini. Ada yang mereka melalui proses pengkaderan sendiri melalui kecanggihan teknologi pada masa ini. Sebab itulah saya bercakap mengenai pengkaderan. Pengkaderan ini adalah suatu yang sifatnya tradisional. Dulu lagi sudah ada pengkaderan tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Tetapi perubahan di dalam pengkaderan itu, saya sebut tentang modul tadi, tentang proforma. Kalau di universiti suatu kursus itu ada proforma. Tapi saya lihat proforma di universiti sangat
tradisional sifatnya. Okey. Rujukannya apa. Ya. Sekarang ni, kalau kita nak belajar menjadi seorang pengukir, tukang ukir, atau nak jadi seorang tukang gunting rambut, atau tukang kasut yang mencipta kasut yang beratus-ratus ribu harga, mereka boleh belajar dalam aplikasi YouTube. Saya tak tahu aplikasi atau apa. YouTube mereka boleh mencari guru mereka secara online, sebagaimana zaman ketamadunan Islam dulu. Kalau kita ingin menjadi seorang ahli fizik, kita pergi cari guru. Sekarang ini untuk mencari guru dalam dunia yang serba canggih ini begitu senang pada orang muda. Tetapi soalan kita, kenapa universiti performanya begitu mundur? Mengapa institusi Giat Mara sebagainya performanya bagaimana tidak disemak dengan injection aplikasi dan juga teknologi semasa yang menjadi makanan harian orang muda. Jumpa 4 orang sembang-sembang, tapi setiap orang pegang benda ni. Dan inilah sebenarnya yang kita harus melakukan banyak perubahan terhadap modul dan juga performa, program, aktiviti yang kita ingin injek untuk membangunkan orang muda. Jika diberikan cawangan dan bahagian pun mungkin ada keserasian yang perlu dilakukan untuk anak muda. Bagaimana dengan perkhidmatan awam? Kerana sejak politiking ataupun aktiviti politik yang meninggi bertahun-tahun lamanya kebelakangan ini di Malaysia, rakyat juga semakin cerdik. Mereka tahu beza kuasa eksekutif dengan kuasa pentadbiran awam. Kerajaan itu bukan hanya menteri dan semua orang ikut dia. Jadi civil service ni berkaitan awam. Datuk Doktor tentu lebih arif. Puan Fuziah pun pernah bekerja dalam institusi. 1 juta lebih. Perkara ini kita boleh kategorikan. Contoh pendidikan, dia memerlukan satu injection pembaharuan kepada sistem pendidikan itu sendiri. Sistem pendidikan yang boleh menyatupadukan rakyat, menjadikan rakyat bersatu dan mengurangkan jurang ekonomi itu, iaitu keadilan berasaskan kepada falsafah keadilan itu sendiri. Contoh, orang mungkin melihat keadilan itu bagi RM1 pada anak kita yang darjah 3 dengan bagi RM1 dengan anak kita yang belajar di universiti. Itu pada tahap Datuk Doktor, mungkin keadilan. Itu juga akan dipetik oleh Tuan Dr. Mazir. Terima kasih kepada Puan Fuziah. Terima kasih kepada Datuk Doktor. Kita akan terus ke dalam Dewan kerana pengerusi Parti Pribumi Bersatu sudah bersedia untuk memberikan ucapan dan amanat beliau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Mukhlis Mahathir, Timbalan Presiden, Naib Presiden PPBM, Yang berhormat Senator Datuk Haji Marzuki bin Yahya Setiausaha Agong, Yang berhormat Datuk Seri Rina binti Muhammad Harun, Ketua Sri Kandi, Yang berhormat Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman, Ketua Amada PPBM, Their Excellencies, the Ambassadors, ahli-ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PPBM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kita kerana dapat bersama-sama mengadakan Perhimpunan Agung Tahunan kali kedua bagi parti kita. Parti Pribumi Bersatu Malaysia di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC ini. Berada di PICC ini pun adalah satu kejayaan. Dahulu kita tidak pun dapat berdekatan di sini
Tetapi sekarang boleh, alhamdulillah. Kesyukuran ini juga kerana kita dapat mengadakan perhimpunan ini dengan penuh rasa kesedaran bahawa kita telah berjaya mencapai sebahagian besar daripada perjuangan PPBM. Jika pada perhimpunan yang pertama, kita hanyalah sebuah parti pembangkang yang dianggap tidak berkeupayaan menandingi gabungan parti pemerintah. Kita berhimpun pada kali ini sebagai satu anggota gabungan yang memerintah. Kerana itu, kita perlu bersyukur. Walaupun kita yakin kemenangan itu datang dari kerja kuat ahli-ahli parti dan rakan-rakan dari komponen Pakatan Harapan, semestinya kita menyedari bahawa ianya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah meminta sesuatu bagi kita. Tetapi jangan kita lupa Allah tidak akan makbulkan permintaan jika kita tidak berusaha sendiri ke arahnya. Kejayaan ini tidak harus menjadikan kita bongkak. Sifat bongkak itu amat dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Selain dari itu, ia juga tidak disukai oleh masyarakat. Apabila kita bongkak dan sudah tidak disukai oleh masyarakat, kemenangan kita tidak akan mengulangi. Kemenangan bukan untuk kita gembira saja. Ia datang dengan satu tanggungjawab yang berat. Tanggungjawab yang perlu kita tunaikan ialah memenuhi janji-janji kita semasa kita berkempen dan juga yang dibuat dalam manifesto Pakatan Harapan. Semasa kita berkempen, kita tidak tahu dengan mendalam akan keadaan kerosakan yang telah menimpa negara. Hanya setelah kita mengambil alih kerajaan, barulah kita tahu kerosakan yang berlaku amatlah teruk dan merangkumi hampir setiap bahagian pentadbiran kerajaan. Walaupun sudah 7 bulan sejak kita mengambil alih tampuk kerajaan, kita masih menemui kerosakan dalam jentera kerajaan dan keuangan negara yang tersembunyi dahulu. Malangnya, rakyat sudah bosan dan tidak lagi memberi perhatian kepada kesalahan kerajaan terdahulu. Mereka hanya ingin lihat hasil pemulihan negara oleh kita. Ramai rakyat yang tidak pun memberi perhatian kepada tindakan undang-undang yang diambil terhadap pemimpin dahulu. Sebaliknya, dengan lantang pemimpin dahulu cuba mengajar kita tentang cara-cara kita tangani masalah. Masalah yang ditinggal oleh mereka. Jika mereka begitu pandai, kenapakah mereka tidak betulkan kerosakan semasa mereka memerintah dahulu? Di dalam negara, peguam negara telah memulakan langkah-langkah awal untuk mendakwa pemimpin-pemimpin terdahulu atas kesalahan salah guna kuasa dan rasuah oleh mereka. Tindakan yang diambil ke atas mereka bukan disebabkan oleh perasaan ingin balas dendam oleh kita, tetapi hanya kerana menghormati pemerintahan mengikut undang-undang, the rule of law,
amatlah mengecewakan apabila ada yang menolak kesalahan yang jelas telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Jika kesalahan mereka tidak diproses mengikut undang-undang, maka kita akan dituduh melepas geram dan membalas dendam. Tetapi proses undang-undang mengambil masa. Untuk dilihat kita memerintah mengikut undang-undang, kita perlu terima kelewatan proses. Sudah tentu percubaan pemimpin-pemimpin dahulu untuk sekarang menjadi juara orang Melayu dengan mengambil bahagian dalam demonstrasi baru-baru ini tidak ikhlas. Rakyat tidak akan tertipu dengan perbuatan ini. Jika mereka ikhlas, masalah yang kita hadapi tidak akan berlaku. Apa yang sebenar berlaku ialah parti yang dahulu disanjung tinggi kerana perjuangan melawan Malayan Union dan memerdekakan negara sudah ditolak oleh rakyat, khususnya orang Melayu, kerana terlibat dengan rasuah, pencurian dan pengamalan pemerintahan kleptokrasi. Hari ini mereka hancur berkecai kerana perbuatan mereka sendiri. Hari ini yang penting ialah pemerintahan negara yang baik oleh kita dalam Parti Bersatu bersama rakan kita dalam Pakatan Harapan. Setakat ini kita berjaya menubuh kerajaan di peringkat pusat dan di beberapa buah negeri. Tidak ada rusuhan berlaku. Pemerintahan kita membawa ketenangan dan kestabilan yang menjayakan rakyat dan pelabur. Ekonomi negara sekarang tumbuh dengan baik walaupun dunia tidak stabil. Hutang kita sedang ditangani dengan baik dan jentera pentadbiran pun dibersih dan dipulih semula. Malangnya rakyat, terutama golongan miskin, merasai tekanan kos sara hidup yang tinggi. Kerajaan dahulu pernah memberi duit percuma kepada rakyat secara rambang. Kita Pakatan Harapan tidak mampu. Sebabnya kita tidak mampu ialah kerana kita tidak diselewengkan wang kerajaan. Lagipun sebahagian yang tidak kecil dari pendapatan kerajaan terpaksa diguna untuk bayar hutang dan faedah yang amat tinggi. Jika hutang tidak dibayar, maka kita boleh menjadi muflis, bankrupt. Kalau jadi muflis, semua pendapatan kita akan diguna untuk bayar hutang. Jika tidak akan ada wang sedikit pun untuk bantu rakyat. Inilah malapetaka yang dibawa oleh kerajaan dahulu. Kita sedang usaha menurunkan harga barang. Tetapi ini akan mengambil masa sedikit. InsyaAllah kos sara hidup akan turun. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Parti Pribumi Bersatu Malaysia adalah parti Melayu, Bumi Putra. Ia ditubuh kerana UMNO, Parti Melayu sudah tidak lagi mengutamakan perjuangan asal parti itu, iaitu melindungi dan memajukan orang Melayu dan Bumi Putra. UMNO ditubuh kerana orang Melayu sangsi akan kemampuan mereka bersaing dengan kaum lain di Malaysia, terutama apabila merdeka. Di zaman British, mereka sudah pun ketinggalan, miskin dan lemah.
Hanya dengan bersatu dalam parti politik, barulah mereka dapat yakinkan diri mereka bahawa hak mereka sebagai anak watan tidak akan terlucut dan mereka akan terpinggir di negara mereka sendiri. Penubuhan UMNO meyakinkan mereka bahawa kuasa politik Melayu Bumiputera boleh menjaminkan keselamatan mereka selama 50 tahun lebih setelah merdeka. Kedudukan mereka terpelihara walaupun kuasa mereka semakin lemah kerana perpecahan di kalangan mereka. Kemudian kepimpinan yang mengambil alih pada 2003 menukar haluan dari sebuah parti yang menjadi juara orang Melayu dan Bumiputera. UMNO diubah menjadi alat untuk perkaya diri pemimpin. Rasuah oleh pemimpin berkembang dengan pesat sehingga melibat bukan sahaja pemimpin politik tetapi sebahagian daripada anggota kerajaan. Kepimpinan kerajaan sendiri menjadi pengamal utama rasuah dalam negara. Dengan itu, pengamalan rasuah berkembang di kalangan pemimpin politik dan juga pentadbir. Rakyat menderita kerana harga barangan dan khidmat yang tinggi. Khidmat dari anggota kerajaan juga tinggi kerana rasuah. Peniaga dibelasah dengan lebih teruk lagi, dipaksa membayar cukai yang tidak mengikut undang-undang. Slogan kata negara dialih kepada cash is king. Duit itu raja. Maka seluruh anggota kerajaan, politik dan pentadbiran mengejar wang tanpa mengambil kira halal ataupun haram. Semua ini merosakkan negara, terutama keuangannya. Daripada sebuah parti yang demokratik, UMNO sudah jadi sebuah diktatorship yang tugas utamanya ialah mengekal pemimpin tertingginya. Wang yang dicuri, ditabur untuk mendapat sokongan rakyat dan rasuah pun merebak luas. Pemimpin UMNO yang tidak senang dengan apa yang sudah berlaku kepada parti cuba membawa balik parti itu ke landasan asal tetapi gagal. Nasihat ditolak oleh pucuk kepimpinan. Khidmat kepada negara dan rakyat tidak dianggap boleh menawan hati rakyat. Yang diperlukan ialah sogokan wang. Jika duit tidak cukup, duit dipinjam atas nama kerajaan, tetapi duit itu dicuri untuk sogok rakyat. Maka pemimpin UMNO yang sedar akan pertukaran matlamat dan dasar yang berlaku, memilih untuk keluar dari UMNO dan menubuh parti lain. Jika parti baru ini berhasrat mendapat sokongan orang Melayu, maka ia hendaklah menjadi Parti Melayu Bumiputera. Ternampak jelas parti campuran kaum belum dapat diterima oleh orang Melayu. Sebaliknya, tanpa sokongan pengundi Melayu, tidak mungkin mana-mana parti kalahkan UMNO. Dengan itu maka ditubuhlah parti kita, Parti Pribumi Bersatu. Parti ini adalah Parti Melayu Bumiputera. Parti Melayu Bumiputera dari segi keahliannya. Tetapi itu sahaja persamaan dengan UMNO selepas 2003. Kita tidak ingin menjadikan UMNO selepas
2003 sebagai contoh bagi kita. Sebaliknya, Parti Pribumi dengan ikhlas berjuang untuk pribumi. Soalnya, kenapakah keutamaan diberi kepada pribumi dalam negara berbilang kaum? Tentulah PPBM ini menjadi parti perkauman. Kita sudah merdeka lebih daripada 60 tahun. Di waktu kita mencapai kemerdekaan, harapan kita ialah Malaysia akan menjadi negara satu bangsa yang bertutur kata dalam satu bahasa, berbudaya yang sama. Tetapi harapan ini tidak menjadi kenyataan. Masing-masing kaum tegas untuk kekalkan identiti kaum mereka. Dengan ini kewujudan satu bangsa terhalang, tidak tercapai. Ini tidak berlaku di negara-negara berbilang bangsa yang lain. Umpamanya Amerika Syarikat, Australia, Indonesia dan juga Thailand. Pengasingan identiti ini tidak mengapa jika tidak terdapat pengasingan dalam aktiviti hidup dan juga kemajuan. Rata-rata kita dapati pengasingan kawasan juga, iaitu kaum-kaum tidak tinggal bersama tetapi di kawasan masing-masing. Ini pula mengasingkan aktiviti hidup yang berlainan. Umpamanya, satu kaum ramai di bandar, satu kaum di desa, dan satu lagi di ladang-ladang. Perpisahan ini mempunyai kesan kepada kemajuan ekonomi dan agihan kekayaan antara mereka. Umumnya, yang tinggal di bandar lebih maju dan kaya dari yang tinggal di desa. Oleh kerana orang Melayu dan Bumiputera lain bermastautin di desa, maka mereka kurang maju berbanding dengan kaum di bandar. Sekarang ini pula, bandar sedang berkembang dengan luasnya. Kerana kemiskinan, penduduk Bumiputera di pinggir bandar sering menjual tanah mereka dan berpindah jauh daripada bandar, iaitu ke kawasan yang kurang peluang untuk menjanakan kekayaan. Maka jarak perpisahan antara yang tinggal di bandar dan di luar bandar pun menjadi lebih jauh. Semua yang berlaku ini menakutkan orang Melayu di luar bandar dan orang Melayu dalam bandar yang lebih prihatin terhadap nasib masa depan mereka. Mereka mencari perlindungan daripada nasib yang buruk yang akan menimpa mereka, bahkan sudah pun menimpa mereka. Sebenarnya, keselamatan mereka hanya dapat ditentukan oleh mereka sendiri dengan meningkatkan keupayaan mereka. Dengan perkataan lain, mereka hendaklah kejar ilmu dan kecekapan dan sanggup bertekun dalam usaha menjayakan diri mereka. Tetapi mereka sudah begitu jauh ketinggalan di belakang, sehingga sukar bagi mereka mengejar kaum yang kaya. Mereka berpendapat mereka perlu dilindungi dan untuk ini, pada pendapat mereka hanya boleh dilakukan oleh kaum mereka sendiri melalui politik. Sebab itulah parti yang disertai dan dipimpin oleh mereka sendiri perlu diadakan. Inilah sebab-sebabnya kita tubuh Parti Pribumi Bersatu sebagai Parti Melayu dan Bumiputera. Sementara kita lindungi Melayu Bumiputera, caranya bukanlah dengan merampas hak dan harta orang lain.
Tidak pernah sepanjang kita merdeka ada rampasan yang dibuat. Buat beberapa abad negara telah diperkenal dasar ekonomi baru. Dasar yang bertujuan mengurangkan jarak perpisahan antara kaum. Dasar ini telah menambah sedikit kejayaan dan kemajuan Bumiputera. Tetapi oleh kerana pesaing mereka melonjak lebih jauh dan pantas, maka jarak perpisahan juga menjadi terlalu luas untuk mereka sendiri melintasi. Kita orang Melayu dan juga Bumiputera lain mesti pegang kepada kebenaran. Kepada orang meletak kesalahan kepada orang lain memang sedap, tetapi mereka tidak akan betulkan diri mereka untuk menyelesaikan masalah kita. Sebaliknya, jika kita akui bahawa ada juga kesalahan pada diri kita, maka bagi yang ikhlas dan jujur, pembetulan boleh dibuat oleh kita. Kita berkuasa ke atas diri kita, tidak ke atas orang lain. Saya tidak ingin sebut di sini apakah kesalahan kita. Tetapi kita perlu akui bahawa banyak sudah tindakan yang dibuat untuk memperbaiki prestasi kita oleh kerajaan. Tetapi kejayaan amatlah menyedihkan. Sebabnya ialah sambutan oleh kita tidak seperti dirancang dan diharapkan. Kerajaan boleh adakan dasar dan layanan kepada kita. Tetapi jika sambutan oleh kita masih seperti dahulu, hasilnya akan menjadi sama dan mengecewakan. Dalam percubaan dasar ekonomi baru, kita dapati kaum wanita lebih serius dan berjaya daripada kaum lelaki. Di mana saja kita dapati kejayaan yang tinggi didapati oleh kaum wanita. Ada di antara yang sudah jadi jutawan pun hanya dengan membuat keropok lekor, tudung kepala dan alat kecantikan wanita. Mereka juga mengeluarkan makanan biasa yang tahan lama dan dibungkus dengan cukup menarik dan nampak jelas jika diberi peluang, kaum wanita mampu berjaya lagi. Oleh itu kita akan tambah punca modal, peluang, lesen dan kontrak juga kepada wanita termasuk yang berada di kampung. Kita akan perkenal jenis perniagaan dan peluang baru kepada mereka. Untuk meningkatkan kebolehan mereka, latihan dan pelajaran bagi mereka akan ditambah. Keutamaan akan diberi kepada catatan urusan perniagaan. Amanah ikhtiar Malaysia akan diperbesarkan. Dan contoh-contoh yang baik dalam perniagaan wanita akan dibantu lagi untuk membesar perniagaan mereka. Mereka yang berjaya akan dibantu lagi. Pertandingan antara mereka akan diadakan dan hadiah akan diberi kepada yang berjaya besar. Berkenaan dengan peluang bekerja dalam kerajaan dan swasta, yang menjadi ukuran ialah kelulusan yang baik dan pengalaman yang luas. Diskriminasi terhadap wanita semata-mata kerana jenis mereka akan dihapuskan. Generasi muda juga akan diberi layanan istimewa. Dalam pertanian dan perniagaan kita kerap mencuba menjayakan mereka
yang sudah ada dalam bidang ini sekian lama. Hakikatnya ialah yang sudah dewasa sukar untuk menerima cara-cara dan teknologi baru. Sebaliknya, yang muda lebih mudah dibentuk dan disemai dengan cara-cara baru. Kita lihat umpamanya penggunaan komputer dan telefon bimbit lebih mudah dikuasai oleh generasi muda berbanding dengan generasi tua. Ramai dari generasi muda lebih terlatih dan berpelajaran. Pengalaman mereka mungkin kurang, tetapi ini boleh diatasi dengan pendedahan kepada kerja sebagai pekerja upahan. Hari ini terdapat contoh-contoh yang baik di kalangan orang muda dalam bidang industri, pertanian, moden dan ternakan. Negara kita amat bergantung kepada barangan dan makanan yang diimport dari negara asing. Sebaliknya, barangan ini boleh dikeluarkan dalam negara kita sendiri. Generasi muda akan diberi latihan dan peluang untuk memasuki bidang-bidang ini. Bermula dengan bekerja sebagai tenaga upahan. Yang berminat boleh diberi peluang dan dibantu untuk memasuki bidang yang hampir sama sebagai entrepreneur. Saya tumpukan kepada apa yang akan dilakukan oleh pemimpin politik daripada PPBM dalam Kerajaan Pakatan Harapan kerana masa berpolitik sudah berakhir. Kita sekarang menjadi sebahagian daripada kerajaan yang memerintah. Dan kerajaan yang memerintah berkuasa untuk melayani keperluan rakyat. Kuasa sebagai pemimpin dalam kerajaan bukan untuk dibanggakan. Ia juga bukan untuk mendapat keuntungan bagi diri sendiri. Kuasa pemimpin kerajaan ialah untuk memaju dan membangun negara. Dari ini rakyat akan hidup lebih selesa dan sempurna. Matlamat kita masih sama. Kita ingin jadikan negara ini negara maju setaraf dengan negara-negara maju yang lain. Negara maju tidak bermakna jika kita sebagai sebahagian daripada rakyat negara terus tidak maju seperti kemajuan yang dicapai oleh rakyat lain. Kita tidak hendak jadi puak yang miskin di negara yang kaya. Nikmat dalam negara ini hendaklah dikecapi bersama oleh semua kaum. Ada di antara kita yang berpendapat bahawa kemajuan boleh dicapai jika dihentikan bantuan oleh pemerintah. Yang anehnya ialah orang yang mempunyai pendapat sedemikian mendapat kemajuan bagi diri mereka sendiri kerana dibantu oleh kerajaan. Diberi peluang dan tempat dalam kerajaan. Bagi yang lemah, tongkat boleh membantu. Bantuan seperti ini tidak harus dikekalkan. Apabila saja kekuatan kembali, tongkat perlu digugur. Pendapat bahawa tongkat adalah tanda kemuliaan adalah salah. Mengekalkan tongkat kerana kemuliaan bagi diri tidak berasas. Sebaliknya, yang berdiri tegak dalam menghadapi serta mengatasi cabaran, mereka inilah yang mulia. Kita jangan tipu diri. Memanggil diri kita Tuan tidak menjadikan kita Tuan jika kita masih menjadi kuli orang.
Saudara-saudari sekalian, hari ini orang Melayu berada dalam keadaan yang tidak menentu dan kehilangan haluan. Parti mereka kalah dan berpecah sehingga secara berkesan tidak wujud lagi. Pemimpin mereka bertelagah dan ahli tidak tahu apa yang sudah jadi kepada mereka. Ada yang keluar daripada UMNO, ada cuba hidupkan UMNO, ada yang masih fikir mereka sebagai sebuah parti politik boleh bergabung dengan parti-parti lain, mendapat cukup bilang untuk mendiri kerajaan campuran. Ada pemimpin yang percaya mereka akan menjadi pemimpin kerajaan campuran baru ini. Semua harapan ini meleset. Mimpi Mak Jenin. Mimpi akan sesuatu yang tidak berasas dan tidak akan berlaku. UMNO sudah hancur. Dihancur oleh pemimpin. Dihancur oleh pemimpin yang tamak dan anggap manusia boleh dibeli dengan duit. Sebuah parti yang mulia dibangun untuk menyelamatkan kaum bangsa Melayu sekarang dikalah, dihina dan tidak terdaya dipulih semula. Malangnya yang sebenar menjadi mangsa ialah orang Melayu, penduduk pribumi di negara bertuah ini. Mereka sudah hilang jaguh mereka. Apakah parti pribumi bersatu yang ditubuh untuk menyelamatkan orang Melayu dan bumiputera lain harus berdiam diri dan membiar kehancuran Melayu bumiputera berterusan? Walaupun kita bukan pewaris UMNO, tetapi kita bertanggungjawab kepada orang Melayu dan bumiputera. Resis perkaumankah ini? Dalam negara satu etnik pun, apabila berlaku perpisahan yang terlalu jauh antara yang miskin dengan yang kaya, sejarah melapor bahawa rusuhan berlaku. Perang saudara akan tercetus dan negara akan hancur. Apatah lagi jika perpisahan antara miskin dan kaya ditambah dengan perpisahan antara kaum yang miskin daripada satu kaum, yang kaya daripada kaum yang lain. Kombinasi antara dua faktor ini amatlah berbahaya. Ia boleh mencetuskan rusuhan yang serius dan mendalam. Rusuhan akan membawa malapetaka kepada semua rakyat Malaysia. Tidak semestinya rusuhan akan berlaku. Tetapi ralatlah kita ketepikan kemungkinan. Kaum tidak dapat ditukar. Tetapi jarak antara miskin dan kaya boleh dikurangkan jika tidak pun dihapuskan. Tidak bertanggungjawablah kita jika kita tidak cuba elak daripada rusuhan kaum dengan sekurang-kurangnya mengurangkan jarak antara miskin dan kaya. Melayu sekarang sudah keliru. Kehilangan pemimpin, kehilangan haluan. UMNO sudah tidak lagi ada lagi siapa parti yang mana yang boleh mereka bergantung. Jikalau tidak bersatu, parti mana? Mungkinkah parti PAS? Saya tak nak komen. Pilihlah PAS. Itu bukan pilihan saya. Ya, orang UMNO memang bersalah.
Tak payah saya cerita lagi. Kita semua tahu. Tetapi apakah kerana UMNO bersalah, kita harus salahkan seluruh bangsa Melayu? Ramai yang tidak senang melihat penerimaan bekas ahli UMNO dalam bersatu. Mereka takut bekas-bekas ini akan membawa masuk budaya UMNO. Kita bersatu tidak mudah diterima. Ada syarat. Misi keluar daripada UMNO dan jadi bebas. Sebagai bebas, secara ikhlas, sokong Pakatan Harapan dan bersatu. Tidak akan ada penerimaan oleh bersatu sebagai satu kumpulan bekas UMNO. Hanya akan diterima sebagai individu yang bebas. Rekod mereka akan dikaji dengan teliti. Jika diterima, tidak boleh pegang jawatan sehingga PRU 15. Lama. Ya, memang lama. Ujian keikhlasan tidak boleh dipercepat. Hanya jika betul-betul ikhlas, jika sudah buang budaya UMNO, barulah boleh diterima sesuai untuk pegang jawatan. Kita akan tentukan mereka tidak diberi peluang mengembang fahaman dan cara-cara mereka, yaitu cara UMNO. Bersatu bersih, dan kita akan tentukan ia terus bersih. Yang akan bertukar ialah bekas parti lain. Mereka akan serap budaya kita. Mereka akan bekerjasama dengan kita. Dengan itu kita akan jadi pelindung kepada orang Melayu dan Bumi Putera. Pelindung sementara. Kerana pelindung yang sebenar ialah kita sendiri. Lindungan bagi kita akan terhasil jika kita tidak miskin. Selagi kita miskin, kita tidak akan berasa selamat. Bukan politik, bukan kuasa politik, bukan parti politik yang boleh melindungi kita. Kita sudah lihat bagaimana parti politik kita yang terkenal kekuatannya, tetapi parti politik inilah yang meletak kita dalam keadaan amat berbahaya. Tetapi jika kita kaya, jika kita berjaya dalam semua bidang, tidak ada siapa yang boleh ancam kita. Bagaimanakah kita boleh berjaya? Boleh jadi kaya dan maju. Sebenarnya kita ada kebolehan. Tetapi kebolehan yang tidak diguna oleh kita tidak akan menjayakan kita. Bersatu tahu bagaimana kita boleh berjaya. Bagaimana kita boleh selamatkan diri kita, orang Melayu dan Bumi Putera lain. Tak perlu saya ulas di sini. Bagaimana bersatu boleh ubah nasib orang Melayu Bumi Putera. Yang kita minta hanyalah kepercayaan dan kesanggupan menurut cara yang akan diperkenal oleh kita. Percayalah, Melayu boleh selamatkan diri mereka sendiri. Percayalah, hanya Melayu sahaja yang boleh selamatkan diri sendiri.
tuan-tuan dan puan-puan, kita bersidang bukan kerana perlembagaan kita suruh kita bersidang. Bukan kerana takut kepada Ros. Kita bersidang kerana kita berhasrat menyelamatkan orang Melayu. Kita bersidang kerana kita ingin majukan orang Melayu. Kita bersidang kita bersidang kerana kita berhasrat memulihkan semula maruah bangsa kita. Inilah tujuan kita berpolitik. Bukan kerana nak jadi Perdana Menteri atau menteri atau menteri besar atau ketua menteri. Kita berpolitik supaya kita tidak lagi akan bergantung kepada politik. Kita berpolitik untuk menyelamatkan dan membebaskan kita melalui kejayaan sebagai satu bangsa yang mampu bersaing dengan siapa saja. Tiap seorang dari kita berdaya tahan sendiri tanpa bertongkat. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian, untuk perjuangan yang mulia ini, berkorbanlah apa saja. Hasil pengorbanan kita akan dihargai oleh anak cucu kita. Akan berkatalah mereka, jika tidak kerana pengorbanan oleh kita, maka akan tertinggallah mereka di pinggir hutan, miskin papa di tanah air mereka sendiri. Ya, saya akan dituduh resis kerana pendedahan nasib Melayu Bumiputera ini. Tetapi selama lebih 70 tahun, saya telah lihat kemerosotan yang berlaku pada kaum bangsa saya. Tak mengapalah jika diburukkan nama saya, asalkan bangsa saya sedar akan nasib buruk yang akan nasib buruk yang mungkin menimpa mereka di masa hadapan. Sedarlah bahawa kita yang salah. Tak usah cari kesalahan orang lain. Pemulihan berada di tangan kita. Usaha yang diperlukan tidak sebegitu besar. InsyaAllah akan terhasillah pengorbanan kita yang sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian, itulah pesanan saya. Peluang bagi menyampaikan ucapan seperti ini di tahun hadapan mungkin ada, mungkin tidak. Justru peluang ini tidak boleh dilepaskan. Diharap bangsaku akan tolak budaya lama dan cipta budaya baru. Budaya yang tetap akan menyelamatkan kita. Maka dengan ini saya resmikan mesyuarat agung tahunan yang kedua bagi Parti Pribumi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.